Introduction first. Mana je? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mak ingatkan boleh? Very good afternoon. Okay, saya mengucapkan terima kasih kepada semua peserta yang hadir pada sesi Jumaat yang kedua ya. Sebenarnya untuk kali ini kita dah buat yang pertama pada bulan lepas. Jadi ini adalah sesi Jumaat atau curahan hati yang kedua yang organize oleh Sofia Bani. Okey, saya mengucapkan selamat datang dan terima kasih semua. Untuk sesi curhat pada kali ini kita berbicara tentang vaginismus. Bersama saya pada hari ini adalah dua orang pakar untuk berbicara mengenai topik kita pada hari ini. Saya perkenalkan Dr. Salihah Khalil. Dr. Salihah Khalil ialah pakar peneliti di Hospital Sofia yang akan beroperasi sikit masa lagi ya, mungkin dalam seminggu dua lagi akan beroperasi. Dan kemudian panel kita pada hari ini adalah Profesor Dr. Firdaus Mokhtar, seorang clinical psychologist daripada UPM. Okey, saya serahkan majlis kepada Dr. Salihah sebagai moderator kita pada hari ini. Terima kasih. Okay. Assalamualaikum semua. Terima kasih kerana datang. Sebenarnya kita tengah tunggu lagi beberapa couple. Isunya ialah tersilap tempat sebab ramai yang stuck dekat bagi gateway, which is like next door. Tapi I think sebab kita dah masanya, kita akan start lah. Okay. So ini adalah second session. First session kita buat last year kan Prof? Di mana kita buat sempena bulan September ni memang bulan vaginismus. And then so kita basically meraihkan tujuan kita adalah untuk mewawarkan kepada ramai couple yang mungkin mengalami masalah ini, cuma dia tak tahu yang dia ada masalah ni. Okay? So pada masa sama saya nak ucapkan terima kasih kepada Prof Firdaus kerana sanggup datang share, sebab Prof pun banyak jumpa couple yang mengalami masalah vaginismus. Begitu juga dengan Encik Matthew dan Puan Sheila kerana datang untuk meluangkan. So Encik Matthew daripada Banway, dia Softlight supply banyak jenis dilator yang banyak membantu wanita supaya kita boleh tunjuk yang ada alat untuk bantuan dan boleh pilih yang mana yang rasa selesa untuk digunakan. Okay, so tanpa melengahkan masa, mungkin kita boleh start dulu dengan Prof ya. Okay, so Prof Firdaus adalah clinical psychologist ya, di UPM. So dekat UPM Prof juga berkhidmat di Hospital Hospital UPM. Sorry, confused. Dan memberi counselling pasal mengenai vaginismus. Dan Prof ada regime dia ada cara-caranya macam mana nak mengatasi masalah vaginismus ni. Okey, tanpa lengahkan masa, mungkin Prof boleh kenalkan diri dan sedikit cerita sikit pasal apa yang berlaku di sana. Terima kasih Dr. Salihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang semua. Pertama-tamanya saya ucapkan tahniah kepada semua kerana boleh hadir, berani hadir untuk sesi pada hari ini. Bukan senang saya percaya macam-macam dalam fikiran kan, betul ke nak datang, betul ke kita ni akan okey lepas ni kan. Okey, jadi ini yang kita akan bincangkan. Okey, apa yang kita alami, apa yang isteri kita alami, apa yang doktor boleh buat, apa yang clinical psychologist boleh buat ya. Saya terangkan sedikit apa role ataupun peranan clinical psychologist ya. Saya base di klinik psikiatri di Hospital Sultan Abdul Aziz Shah atau nama lama dia Hospital UPM.
Jadi kalau di klinik psikiatri ada referral daripada psikiatris ataupun daripada pakar gynecologist macam Dr. Saleha akan refer kepada saya kes vaginismus dan saya akan lakukan terapi kognitif behavior ya, CBT nama dia, terapi kognitif dan tingkah laku bahasa Melayunya ya. Jadi untuk betul-betul dapatkan approach CBT itu atau tidak, saya akan buat seperti mana doktor biasa jumpa pesakit. Kita akan faham dari segi sejarahnya, pengalamannya, apa yang boleh, apa yang tak boleh ya, apa yang pernah dicuba. Jadi barulah saya akan bantu sama ada sesuai atau tidak teknik CBT untuk kes yang dialami ya. Jadi kalau di UPM 1 bulan sekali saya juga akan attach di klinik ONG, klinik pakar wanita untuk kes vaginismus dan juga dyspareunia lah. Dyspareunia adalah untuk kes yang seperti vaginismus ya, cuma vaginismus ni keadaannya tidak boleh penetrasi, tetapi dyspareunia boleh bersama, sudah ada penetrasi tetapi masih sakit bila bersama ya. Itu yang kita akan kupas hari inilah biar semua faham betul ke saya berada di sini. Okey, terima kasih. Okey Prof, kalau ikutkan agaknya kan dalam sebulan, dalam seminggu mungkin berapa orang yang mengalami masalah vaginismus ni? Okey, kalau daripada 2017 lah, okey, saya boleh kata daripada mula saya jumpa dalam sebulan sekali. Saya dah praktis daripada tahun 2000 ya, tapi kes-kes vaginismus ni ya tidak popular untuk dirujukkan kepada psikologis. Jadi doktor biasanya akan treat secara medical, right? Ataupun patient mungkin tidak ke depan, mungkin tidak rujuk ke hospital dan pergi rawatan-rawatan tradisional. Okey, itu senarionya kalau di Malaysia. Jadi daripada 2017 saya jumpa dapat rujukan untuk kes vaginismus roughly average dalam seminggu ya. Saya hanya buat klinik sekali seminggu ya. Ada orang buat 3 kali seminggu ya. Untuk saya sebab saya ada post admin, jadi saya buat sekali seminggu. Jadi sekali seminggu at least ada seorang. Jadi bayangkan 3-4 orang dalam sebulan, sebulan. Jadi kalau 52 minggu setahun tu ya, dalam 48 ke 50 patient kita dapat setahun. Jadi ramai. Jadi saya sembang dengan Dr. Sal tadi, patient yang dalam list Dr. Sal pun sebenarnya dah beratus ya. Jadi maknanya itu baru klinik saya. Ini belum klinik psikiatris, belum klinik ONG lagi. Jadi maknanya kes-kes ini semakin meningkat. Kerana apa? Kerana saya percaya stigmanya dah semakin berkurangan dan fahamannya dan keberaniannya untuk merujuk ke hospital sudah semakin meningkat ya. Jadi saya percaya kalau kita tahu ini adalah penyakit berkaitan dengan medical, kita tahu ada sesuatu yang doktor boleh bantu, kita akan bersungguh-sungguh untuk dapatkan rawatan di hospital ya. Kalau kita masih ada orang percaya kepada apa yang keluarganya bagi tahu, ada yang percaya daripada bahan bacaan ya, kita akan ada banyak andaian. Jadi kalau ikut di dunia ya, peratusnya prevalent, maksudnya kes-kes vaginismus antara 10 hingga 48% ya. Maknanya bukan kita saja, okey, bukan kita punya, bukan sesuatu yang pelik mengenai pasangan kita, tetapi satu dunia mengalaminya ya. Kalau tulis je vaginismus Malaysia, vaginismus Indonesia, vaginismus Iran, vaginismus Amerika ya, walaupun mereka yang dah expose dengan ya macam-macam dari segi social media, dari segi pendidikan ya, dari segi pendidikan seksual dan sebagainya, ada tetap kes-kes vaginismus di kalangan masyarakat mereka ya. Okay. So memang basically biasa kalau betul macam Prof cakap dalam seminggu tu ada satu, selalunya dalam sebulan tu at least kita boleh dapat 1 or 2 cases yang datang dengan vaginismus. Isunya ialah ramai yang tak tahu yang itu adalah vaginismus. Sebab kadang-kadang nak Google pun tak dapat kataan tu. So tak dapat nak funnel kepada mana nak cari rawatan. So itu antara penghalang. Dan juga ramai juga yang kata kena dibuat orang kan, macam tu. So selalunya diorang dah pergi buat rawatan tradisional, dah pergi berubat lah orang kata, baru datang jumpa Prof ya.
Okey, jadi kita nak tahu, ni nak kupaskan maksudnya apa yang mengatakan betul ke saya ni ada vaginismus lah. Ya. Boleh saya tanya, ada siapa-siapa yang belum doktor bagi diagnosis vaginismus? Yang belum? Maksudnya tak tak check pun jumpa. lagi. Okey, tapi terasa macam ada, ya, sebab tu datang sini. Ataupun puan nak kongsi tujuan datang sini. Saya kahwin 6 tahun. I had been physically touched since I was 9 till got married. So bila kahwin tu Ya, okey. Ya, jadi kita nak fahamlah apa sebenarnya yang kita alami lah. Mungkin kita pernah ada pengalaman lepas, ya. Dan bila kita kahwin, kita rasa macam pengalaman lepas tu seolah-olah menghantui apa yang kita alami sekarang, ya. Jadi itu yang kita akan kupaskan sekarang. Okey, betul ke apa yang kita alami tu dipanggil vaginismus? Okey, jadi memang betul macam Dr. Saliha kata tadi kan. Okey, nak Google pun bila kita tak pernah dengar, kita bukan nak Google vaginismus kan. Jadi kita tulis apa? Kita rasa tak boleh bersama, tidak boleh penis tak boleh masuk vagina. Itu pun dah advance saya rasa, ya. Jadi macam-macam cara lah yang mula-mula kita googlekan dulu, ya. Right? Dan bila dapat macam ada yang lebih menakutkan ataupun lebih macam excited pula nampak benda lain kan. Okey. Jadinya keadaan vaginismus itu kalau dari pengalaman pesakit, ya, boleh nilaikan analisa diri sendiri atau pengalaman masing-masing, ya. Jadi dia pertama sekali apabila diperkenalkan, okey, vagina, saya akan sebut perkataan penis dan vagina sepanjang sesi kita, ya. Harap semua dapat selesa. Ya, jadi apabila vagina itu diperkenalkan kepada penis, okey, pada malam pertama, mungkin seminggu selepas kahwin, ya, ataupun mungkin semasa honeymoon baru berkenalan, okey. Jadi pengalaman yang dialami ketika itu rasa macam tak seronok, rasa macam macam ni ke? Kenapa macam keras, kenapa macam tajam, kenapa macam sakit, ya. Itu untuk isteri. Jadi untuk suami pun kenapa tak boleh masuk, kenapa keras, kenapa macam ada dinding, kenapa macam rata je, macam tak ada lubang pun, ya. Jadi pengalaman-pengalaman itu bila pertama kali dirasai, okey, dan bila ada ulangannya, bila ada sesi yang lain, okey, diulang semula, perasaan yang sama, pengalaman sama. Sakitlah, memang tak boleh lah, memang kosong, memang tak ada lubang, awak memang tak ada lubang, okey. Jadi isteri pun, yalah, itulah, saya pun rasalah macam sangat keras, sangat tak seronok, sangat pedih, ya, sangat tajam, sangat rasa macam menusuk, rasa macam tak best, ya. Macam mana kita nak teruskan? Jadi bila beberapa kali, jadi saya percaya semua lebih daripada setahun kahwin. Ada? Semua lebih daripada setahun, ya. Okey, good. Jadi dah setahun, dah sebulan, 3 bulan, setahun, dah lebih daripada setahun, 3 tahun, 5 tahun, ya. Jadi tak boleh bersama dan ada peringkat mungkin ada orang dah rasa takut dah. Suami dah jeling-jeling nak rasa bersama tu, rasa macam dia dah tak nak, ya. Kita rasa dah tak nak, ya. Jadi satu sakit, okey, bila bersama ataupun bila nak berlaku penetrasi itu. Kedua, bila dah rasa risau, ya, dah rasa risau bila perkara itu akan berlaku sekejap lagi. Foreplay setakat ini pesakit saya adalah okey. Foreplay maksudnya bila kita main-main, bercumbu-cumbuan dengan suami atau isteri sebelum bersama, ya. Itu semua 100% saya tak perlu cakap, okey, semua okey setakat ini, ya. Dan yang ketiga ialah bila rasa macam kaki kita, paha kita mengeras, ya, ataupun ada juga yang rasa macam berdebar-debar, rasa berombak-rombak bernafas tu kan, rasa macam tak boleh nafas, rasa macam panik pula kan. Okey, menggeletar, dah menggigil, dan suami kata tak payah, dah cukup, tak payah nangis, okey, dah stop aja, okey, right. So itu yang dialami oleh pengalaman orang yang mempunyai vaginismus, ya. Mungkin saya cerita ni pun dah boleh tahu, dah boleh rasa, ya, dah boleh boleh ingat macam mana pengalaman-pengalaman tersebut. Dan apabila ada pesakit yang akan rasa macam kita kena jumpa doktor lah, lain macam lah, mungkin doktor boleh advise, ya. Jadi ada yang pergi jumpa doktor dan doktor akan tanya dulu apa sejarah kehidupan, sejarah penyakit dan sebagainya sebelum membuat pemeriksaan fizikal, ya. Jadi bila doktor check,
okey, ada 5 peringkat orang yang mempunyai vaginismus ya. Kita panggil lemon grade 1 hingga 5 ya. Jadi yang level 1, okey, level 1 dia rasa takut sikit tapi dia masih boleh relax lah untuk benarkan doktor buat bukaan vagina ya untuk cek pemeriksaan dalaman. Okey. Jadi bila yang kedua dia rasa macam a bit tense, rasa macam tak selesa tapi masih boleh bagi kerjasama. Okey. Dan yang ketiga dia dah macam dah terangkat dah punggung dia dah rasa macam nak balik dah. Okay. Tapi masih boleh lagi buka kaki, bukaan kaki peha ya. Jadi bila yang keempat dia dah rasa angkat kaki, dia dah tutup kaki, dia kata tak boleh. Okey, dan yang kelima dia dah ada semua simptom anxiety, dia dah rasa sesak nafas menggeletar, dah rasa macam nak tolak dah doktor ataupun dia akan jerit, doktor tak boleh, sakit ya. Jadi doktor akan buat pemeriksaan ini dan doktor tahu level keterukan kadar vaginismusnya ya. Jadi daripada situ ada doktor yang boleh beri rawatannya, ada doktor yang tahu, ada psikologis yang boleh juga bekerjasama untuk dalam memastikan rawatan adalah holistik. Okey, sebab konsep sakit ini bukan saja dari aspek fizikal ya, juga dialami oleh aspek psychological. Itu yang kita kena faham hari ini, apa aspek psychological ataupun emosi yang mempengaruhi sakit. Okey, jadi daripada situ doktor akan refer kepada saya dan memberitahu apa yang dialami, apa yang respon pesakit untuk saya faham dan saya beri rawatan. Saya tidak akan terima ada pesakit yang memang datang terus kepada saya ya. Kadang-kadang baca daripada surat khabar, kadang datang sesi macam ni terus pergi ke hospital dan klinik saya. Dan saya dari segi profesional saya boleh lihat, tapi saya tidak mahu praktis sebegitu ya. Sebab setengah-setengah ada practitioner dia akan especially yang di swasta akan terus jumpa dengan pesakit tanpa jumpa dengan gynecologist ya. Tapi secara profesionalnya sebaiknya diperiksa dulu oleh pakar wanita ya, supaya confirm itu adalah vaginismus. Jadi bila doktor dah check bukan endo, bukan cyst, bukan ada isu-isu kesihatan secara fizikal, barulah saya akan offer terapi kognitif behavior terapi untuk memahami dan merawat kes vaginismus. Okay, Prof. Thank you tu orang kata definisi yang mendalam daripada stage 1 to stage 5 ya. Tapi ada juga yang kita tengok dia rasa dia ada vaginismus, lepas tu dia pergi datang jumpa doktor lah. Kata, okey, puan macam mana puan tahu yang puan ada kesukaran ni? Dia kata, sebab saya rasa saya takut. Yelah sebab first time dah kahwin, first time duduk dalam bersama dengan lelaki walaupun dia kenal. So bila orang datang, saya akan tanya, macam mana kenal each other? Memang suka sama suka ke, ataupun ada arranged marriage ke, apa-apa kan? Sebab nak tahulah ada background lain ke. Lepas tu dia kata, suka sama suka. Ada juga, okey, tapi apanya isunya, saya just rasa takut. Tapi pernah explore tak pernah, just takut sampai berhenti kat situ. Lepas tu kita kata, okey, kat apa, kita tengok dulu, kita periksa. Kita periksa, lepas tu kita kata, okey, kita tengok macam mana kat luar, nampak okey saja, tak ada masalah, okey. Tapi lepas tu bila kita nak periksa, masukkan speculum ke, nak masukkan scan, lepas tu kita boleh buat tanpa tak ada rasa kekejangan, dia tak ada rasa macam menggeletar ataupun nervous ke, tak ada. Dia just rasa, macam tu ya doktor rasa dia. Betul macam tu je, tak ada ni, boleh ni pun, boleh bersama ni, tak ada apa-apa masalah kat bawah semua. Sebab dia kata sebab saya ingat kalau bersama nanti akan terkoyak banyak, akan berdarah, akan sakit sangat. Orang kata tak adalah macam tu sampai tak boleh jalan. Lepas tu jadi saya takut. Saya kata, mana puan tahu pasal cerita-cerita ni? Bila tanya-tanya kawan yang dah kahwin, dia kata memang sakit. Dia kata memang lepas tu kau tak boleh jalan lepas tu esok tu. So tapi bila kita periksa dia dah tu, kata macam tu je dia rasa macam okey ni, boleh tengok kepala scan tu macam boleh lah kan, walaupun kecil sikit lah grup tapi lepas tu dia rasa saya tak adalah vaginismus doktor. Kata okey, tak ada vaginismus, rasanya mungkin kita rasa nervous. Ialah sebab kita tak pernah, ialah sebagai daripada Asian conservative punya background, kita tak pernah bersama kan.
So bila kahwin tiba-tiba nak switch on terus, tak boleh macam tak boleh lagi. So kat situ kadang-kadang antara yang dia rasa dia ada vaginismus tapi sebenarnya lebih kepada dia risau, dia takut, tapi itu yang menyebabkan dia tak boleh bersama. Not so much of vaginismus itself, lebih kepada tanggapan. So bila Prof kata pasal tanggapan, pasal psikologi kan, so itu pun memain peranan yang penting sebab sometimes kita kena tunjukkan yang tu tak betul, berdarah, koyak tu tak betul, sakit tu tak betul, okay. So kita kena undo that by pemeriksaan, dan daripada situ kita boleh offset dia punya mind dia kat situ. Prof rasa macam mana? Ada tak macam tu situasi lebih kurang macam tu? Betul, okey. Apa yang Dr. Salihah beritahu tadi, jadi kita kena bezakan antara risau, anxiety dengan vaginismus. Okey. Jadi risau, orang yang takut, ya, itu adalah normal. Saya pun risau, saya pun takut, ya. Saya pun kahwin matchmaking, ya, family arrangement. Takutlah kan sebab kita tak kenal, ya. Kalau yang bercinta tu seronoklah kan, dah kenal, dah tahu bau badan dia macam mana, dah tahu senyum dia gelap macam mana, dia marah macam mana kan. Tapi kalau kita arrange ni, kita memang tak tahu, Jadi memang kena bersedia sepenuhnya. Okey. Jadi memang takut, memang risau, okey, itu adalah normal. Okey, saya bagi contoh, kalau kita mungkin lelaki, kalau yang lelaki Muslim dia ada, ataupun mungkin lelaki pun memang akan ada salam Tok Kadi tu kan. Okey, risau, menggeletar juga sebelum tu kan, rasa macam nervous juga kan. Kan tersalahkan cakap, kan kena ulang 3 kali kan tak jadi kahwin ke kan. Okey, so risau, ya, gementar, nervous masa tu adalah normal. Habis je, sah je, lega kan, lega, dah tak ada apa-apa. Okey, kalau macam yang lain mungkin nak exam lah. Kalau exam kita risau, nervous, macam-macam fikir, okey, tapi lepas tu okey, itu adalah normal. Okey, yang menjadi anxiety ialah apabila ada sesuatu yang belum berlaku, okey, ataupun dah berlaku daripada pengalaman yang kita pernah alami tu, kita rasa dia akan ulang lagi sekali ketakutan yang sama, ya. Dan kadang-kadang benda tu tak jadi pun lagi. Right? Jadi bila kita ada what if, kita ada kalau sakit, kalau berdarah, kalau koyak, dah akulah cikgu, besok nak jalan kengkang, nanti budak-budak pun dah tahu malam tadi buat apa, ya. Right? So kita dah ada kalau, jadi kita akan rasa sangat risau. Padahal malam tu sebenarnya tak sama pun. Okey, tapi risau dia tu berlebih-lebihan. Dan bila kita, orang kata relax lah, saya percaya suami-suami ada buat macam tu kan, awak sabarlah, sekejap je tak sakit pun, ya. Kita akan cakap macam tu, tapi tak, dia tak percaya, ya. Jadi walaupun kita dah cuba untuk tenangkan, tapi kita tak boleh tenang, makin lagi rasa nervous, makin lagi tolak terus suami kan. Okey, jadi anxiety ni dia ada pelbagai jenis, ya. Anxiety ni apabila takut, risau berlebih-lebihan lebih daripada 6 bulan, ya, 6 bulan, dan ada 4 at least ciri-ciri ataupun simptom-simptom ini, ya. Maksudnya menggeletar, berdebar, sesak nafas, tak boleh nak berfikir dengan betul, ya, hilang fokus, ya. Rasa kadang-kadang mungkin sakit kepala, sakit sendi, mungkin sakit perut, ya. Masa itulah dia nak pergi bilik air lah, masa itulah dia rasa macam ada je alasan dia kan, dan tak tentu arah lah, ya. Jadi ada mana-mana 4 simptom ini, okey, selama 6 bulan kita namakan anxiety disorder. Dan anxiety disorder ni dia ada banyak jenis. Saya kaitkan juga sebab ada patient-patient yang datang ada anxiety disorder plus vaginismus, ya. So saya ada pesakit vaginismus yang ada OCD, ya. OCD tu dia sangat rigid kepada sesuatu fahaman. Maksudnya dia nak teratur, dia nak sangat kemas, ya. Jadi bila berlakunya bersama, bila sexual intercourse tu berlaku, dia tak dapat nak buat relax, flexible. Sebab bagi dia mesti macam ni. Awak bila dah atas macam ni, saya bila bawah macam ni, bila nak masuk macam ni. Dia cukup ada peraturan dia macam ni. Kalau jadi sebaliknya tergelincir ke, tak boleh. Ni mesti fail dan tak bagus, ya. Right? Ada yang fobia, ya. Mungkin takut fobia sesuatu benda, ya. Jadi dia ya, contoh macam nak masuk alatan spekulum Dr. Saleh kata tadi kan, dia macam tak boleh lah, saya benda-benda tajam tu tak boleh lah, pisau ke pin ke apa semua rasa macam tajam, semua rasa ngilu je, ya. Apatah lagi nak masukkan dalam badan saya, lagi rasa macam tak boleh terima, ya. Ataupun mungkin ada GAD. GAD adalah generalized anxiety disorder. Dia jenis risau macam-macam. Dia risau suami dia, tapi dia risau juga tak ada anak. Dia risau pula mak mentua dia cakap. Dia risau juga kawan dia yang hari tu pun, dia risau semua benda, ya. Dekat sekolah, dekat tempat kerja, dia risau banyak benda. Jadi GAD adalah risau 3 dan ke atas, ya. Kalau kita risau,
risau biasa, risau, okey, risau tak ada duit, risau lah tak ada duit kan, risau kan, okey. Tapi risau GAD adalah risau yang sampai ada simptom, maknanya berdebar-debar, tak ada duit ni sampai menangis, tak kan, okey. Jadi kalau GAD ni memang risau yang sampai ada simptom yang saya kata tadi, ya. Dan yang menjadikan vaginismus ialah apabila ketakutan, kesakitan, rasa sakit, ya, dan juga spasm, masa spasm ada rasa sangat tense, otot tu sangat ketat, ya, sangat tegang, ya, lebih daripada 6 bulan. Dan untuk vaginismus satu saja daripada 3 ni sudah didiagnoskan sebagai vaginismus, ya. Tak perlu ada 3-3. Satu saja dah dipanggil vaginismus. Vaginismus sebenarnya term lama daripada buku rujukan psikiatri. Dulu nama dia vaginismus, sekarang nama dia genitopelvic disorder sebenarnya. Cuma nama dia tetap best kan. Genito macam aiskrim pun ada kan, gelto kan. Jadi tak famous kan. Jadi dan atau penetration disorder, tapi masih vaginismus masih lagi famous digunakan dan senang nak Google berbanding dengan term sebenar dalam buku teks, ya. Okey. Betul. So that's why lagi susah nak cari kalau gunakan yang satu lagi nama panjang tu, ya Allah. Saya pun nak cakap pun susah juga. Okay, so alright, so kita dah basically dah sentuh sikit pasal vaginismus, dan dia punya diagnosis, symptoms dia. Okay, so katakanlah dia dah periksa, kata betul tu vaginismus, and then kita dah doktor dah periksa semuanya okey, tak ada apa-apa masalah. Okay, so then apa yang bila kita, katakan kita refer dekat Prof, okay, apa langkah seterusnya, ya, apa yang berlaku dalam bilik pemeriksaan Prof? Okey, sebelum saya teruskan, okey, bab penerangan ni agak panjang. Okey, boleh tak saya dapatkan 1-2 soalan daripada tuan-tuan dan puan-puan? Sebab nak tengok adakah dah sekarang dah faham ke sikit-sikit, rasa macam oh betul lah memang pernah alami ke, ya. Mungkin tak perlu details, ya, secara kasar, secara general. Ada tak siapa-siapa nak share ke, ataupun at least betul lah saya memang betul datang kat sini. Kesalah diagnosis tu. Ke rasa macam oh ini bukan tempat saya ni, saya nak balik lah. Tapi kan Prof, saya rasa kan kenapa dia letak under psikiatri, itu yang lagi orang rasa macam aku ni ada masalah psikiatri ke, itu yang saya rasa tak ngam tu. Okey, saya nak terangkan. Okey, tapi itulah kena belanja satu soalan dulu. Boleh? Ada siapa-siapa nak share ke? Boleh. Apa yang dia rasa? Ataupun jadi selagi duduk sini maknanya masih relevan, ya, apa yang saya cakap? Boleh. Okey, ada satu soalan? Ke suami-suami nak cerita apa yang dia rasa? Apa pengalaman? Sebab kita tak tahu yang kita ada vaginismus until perkara tu, bila nak mencuba tu, masa kita kecil-kecil kita tak ada simptom tu. Kalau macam penyakit lain contohnya dia ada simptom-simptom dia. Tapi untuk vaginismus masa tu baru tahu, dan kita tak tahu. Maybe adalah merasa kita risau, terasa itu biasalah, macam nervous tu, tapi tak sangka lah. Ya, sila. Dia memang tak normal kan, macam berlaku penetration secara paksaan tu, maksudnya lepas tu dia tak ada kencing seminggu, maksudnya dia scream ataupun kamera kan. Okey, ya. Saya yakin itu normal lah kan, maksudnya seminggu tak ada kencing kan. Oh, okey. Itu pengalaman puan lah, ya. Okey, yang tidak normal lah. Okey, right. Mungkin masa tu ada kecederaan menyebabkan. Sebenarnya saya dah 8 kali. Maksudnya sebenarnya kita tahu macam tu, maksudnya Setiap kali bersama tu akan tak boleh kencing seminggu. Itu tak normal, puan, sebab mungkin kena periksa tengok apa masalahnya. Sama ada kawasan tu dia ada jangkitan ke, ataupun ada tak apa-apa yang kita boleh lakukan untuk mengurangkan simptom tu selepas bersama. Okey, tidak normal sebab sexual intercourse yang baik. Lalat pun nak dengar. Lalat pun nak sibuk je. Okey, adalah
tidak sakit, okey, adalah tidak sakit, okey, ataupun kalaulah ada yang mungkin akan mengalaminya selepas ini disebabkan pernah ada vaginismus, mungkin ada rasa sakit tapi tidak itu adalah sakit yang boleh dikawal dan boleh is bearable, is a bearable pain, ya, bukan kesakitan yang sampai tak boleh kerja, sampai tak boleh buang air, ya, yang kecil ataupun besar. Ya, dia sakit yang tidak menderita tapi dia sakit yang sedap lah, yang kita rasa macam alamak sayangnya dekat suami kita, sayangnya dekat perkahwinan kita tu. Dia bukan sakit ya macam orang bersalin kan, ya, sangat sakit. Itu adalah sakit yang paling besar. Okey, jadi kesakitan bersama ni tidak sakit seperti melahirkan anak, ya. Jadi kesakitan melahirkan anak pun boleh menyebabkan orang bersalin lagi dan lagi, ya, apatah lagi untuk kesakitan bersama, ya. Dia adalah sementara dan dia memberi hormon yang oksitosin yang buat rasa bahagia, rasa dicintai, ya, rasa disayangi, rasa diperlukan, ya, untuk dua-dua pihak. Jadi apa yang nak dirasai itu, ya, oksitosin tu seperti mana suami-suami merasai ejaculation, ya, bila ada pacutan air mani tu. Okey, itulah yang kita nak isteri-isteri rasai apabila proses bersama itu lengkap, ya. Jadi bila tidak lengkap, itu yang kurangnya hormon oksitosin tu, di mana suami isteri tak rasa betul-betul loved, ya, betul-betul rasa dihargai, betul-betul rasa macam dicintai begitu, ya. Jadi perlu sampai klimaksnya, perlu sampai habis prosesnya supaya sama-sama rasa seronok, sama-sama rasa bahagia dalam proses itu, ya. Okey, ya, jadi bila keadaan macam itu, seeloknya jumpa doktor, ya. Jadi doktor boleh buat pemeriksaan sebab geseran-geseran tu kadang-kadang bila bercampur dengan oksigen dan bercampur dengan kulit, ya, dan kuman, ya, mungkin akan menjadi jangkitan lah, ya. Okey. Juga macam kalau maybe kadang-kadang kita takut dan juga kadang-kadang kat vagina kita dia akan kering, ya. So kita tak dapat natural lubricant, tu antaranya yang menyebabkan dia lebih sakit dan lebih banyak abrasion, ya, bila bersama. So ada juga couple yang pakai banyak lubricant, antaranya diorang juga apply lubricant dekat dilator dahulu, Prof, sebelum bersama. Maksudnya husband pakai dekat kemaluan husband dan juga kat wife pun pakai juga lubricant tu, apply, well apply, baru cuba bersama, penetrate. Okay, so tu antaranya. Ada juga yang sometimes bila bersama dia kerap kena kencing kotor. So antaranya, so kita kena tengok dari segi habit dia juga macam mana, apa yang berlaku. Kadang-kadang dia kena ambil macam minum air akalai macam ural ke untuk kurangkan risiko jangkitan. Dan juga kita tengok lepas bersama mungkin kena basuh ke rather than biar macam makan masa untuk pergi bilik air. Maksudnya antara perubahan yang perlu dilakukan lah. Sebab kadang-kadang bila nak bersama, isteri takut, bila kita takut kita very dry down there. So bila ada penetration dia akan lagi sakit. Macam tu antaranya lah. Okey, jadi saya teruskan dengan apa yang treatment yang saya akan bantu pesakit yang mengalami vaginismus, ya. Jadi bila dikonfirmkan dapat surat rujukan daripada doktor, daripada gynecologist, okey, mengatakan pesakit tidak berberi kerjasama ketika pemeriksaan fizikal dan sebagainya, dan pesakit sudah berkahwin selama 3 tahun, 5 tahun, buat cubaan untuk dapatkan anak. Relax, okey. Okey, sabar kita tunggu selepas ni. Okey, are you okay? Are you okay? Alright. Okay, so apa yang saya akan bantu ialah kita akan faham dulu, okay, sejarah yang dialami, apa pengalaman yang pernah dialami, ya. Jadi ada pelbagai faktor yang menyebabkan vaginismus, ya. Saya pergi kepada isteri dululah. Okey, isteri mungkin ada pengalaman-pengalaman masa kecil, ya. Mungkin ada kes cabul, molested, ya. Mungkin pernah ada dimomok-momokkan dengan sebab mengisahkan seks ini adalah satu tabu dalam masyarakat kita, ya. Mungkin bila nak cakap dengan mak masa period dulu, mak period tu apa? Kenapa saya ada period, ya? Pun mak dah kena mak dah marah, ya. Bila tahu cakap pasal mak kenapa beras saya besar, kenapa saya itu ini, ya.
kenapa ada bulu, kenapa ketiak saya dan sebagainya, mak dah marah. Jadi kita rasa macam, oh, saya tak boleh cakap benda-benda ni adalah sensitif, benda-benda ni memalukan dan tak boleh ditanya. Jadi saya kena pendam, ya. Jadi kadang-kadang ada pengalaman-pengalaman sebegini yang mungkin dialami oleh pasangan. Okey, ada juga yang dapat cerita daripada kawan-kawan, ya. Sebelum kita kahwin, kita tanya dulu kawan-kawan, macam mana, okey ke, boleh masuk ke, besar ke, ya. Jadi kawan-kawan pun, kau tahu memang, jadi kita pun, ya ke, macam mana, okey, jadi kau memang sakit. Okey, ramai ada juga yang mengalaminya, mengatakan memang kawan kata sakit, ya. Kawan dan kawan kata lepas dah banyak kali pun sakit juga. Ada yang sangat percaya dengan kata-kata itu, ya. Jadi apa yang saya boleh cakap, kalau posisinya betul, okey, kalau betul-betul bersama-sama menghayatinya, ya, dan cukup lubricantnya, cecair yang dialami oleh isteri, ya, keadaan sexual intercourse itu tidak menyakitkan, ya, right? Dia sakit hati kalau tak dapat, dia kalau dapat tu dia tidak sakit hati sebenarnya, ya. Jadi apa yang berlaku ialah kita akan tanya semua isu-isu ini dan juga apa keadaan di mana isteri adakah menerima keadaan fizikal ataupun keadaan seksual mereka sendiri, ya. Ada yang tak suka, saya tak sukalah, saya sebelumnya okey je dengan breast saya, tapi bila berkahwin suami kata kecil lah, suami kata macam ni je ke, ya, dan sebagainya, ya. Dan juga vagina saya tak pernah tengok pun, ya. Saya basuh-basuh gitu je, saya tak pernah tengok pun vagina saya, ya. Jadi bila kita buat dalam sesi dalam psikologi memang tidak ada bukaan seluar atau bra dan sebagainya lah. Okey, memang perlu cerita je, buka mulut saja untuk cerita dengan saya supaya saya faham keadaannya. Okey, jadi kita akan minta patient balik dan guna cermin, okey, tengok sendiri keadaan vagina, ya. Kalau saya tanya sekarang untuk suami, ada berapa part untuk vagina? Kalau kemaluan wanita, kemaluan isteri tu ada berapa bahagian dia? Siapa nak jawab? Siapa jawab betul, kita bagi hadiah. Dapat gula-gula. Ada berapa bahagian? Semua tahu kira? 1, 2, 3 kira. Okey. Ada berapa? Ada 4. Okey, lagi? Ada 4 orang. Okey, yang encik berapa? Agak-agak. Ya? 4 agak lah. Dia memang suami memang nak 4. Okey. Itu cerita lain, Okey. Ya. Cerita lain. 5. Okey, kita bagi lain sikit. 5. Not sure, ya. Okey, very honest kan, tak sure, ya. Tapi kira 1 hingga 10 boleh, ya. Okey. Alright. Okey, so salah, ya, jawapan tu. Sama juga dengan saya punya patient, ya, jarang dapat betul. Okey, ada yang memang 2 je. Okey, nanti check, ya. Okey, isteri bukan saja suami, isteri pun sama, ya. Saya tanya testis suami ada berapa? Ada ke? Oh, ada ke? Ya. Tak tahu bulat ke? Oh, boleh lepeh ke? Oh, boleh hilang ke? Macam mana hilang tu keadaan tu? Ya, so benda-benda tu, ya, kadang-kadang dah kahwin 5 tahun, dah kahwin 10 tahun, tapi tak tahu pun, tak pernah tengok pun, ya. Sangat malu, ya. Bila saya tengok macam ni pun, dia punya malu tu sangat malu, ya. Jadi apatah lagi bila betul-betul bila bersama, ya, saya pasti benda tu susah nak diberitahu. Okey, jadi dalam sesi saya kita perlu terima ini adalah education, ya. Kita perlu faham keadaan tu dan kita perlu terima keadaan itu, ya. Dia gelap ke, dia berbulu ke, dia menggerutu ke, dia cerah ke, tak apa. Okey, kadang-kadang suami tu kadang-kadang ayat-ayatnya jangan diambil kira sangat. Suami kata tak tembam sangat, ya. Okey, tak apa. Okey, dia memang mulut dia macam tu, tapi kita terima. Kita punyalah yang paling best. Kita punyalah. Jadi momen-momen untuk merasakan diri alat sulit kita, okey, diterima sepenuhnya oleh tuan badan, okey. Biasanya akan saya buat dalam sesi lah, okey, sebab kebanyakan pesakit tidak dapat terima. Saya tak suka bau dia. Saya tak suka bila orang pegang. Saya rasa geli bila ini, ya. Jadi itu yang kita akan clarifikan, betul-betul terima keadaan diri kita, okey, untuk kita beri pada orang lain. Okey, apatah lagi yang kita nak beri itu suami yang kita sayang, kan. Okey, jadi itu akan dipecahkan dulu, akan dileraikan dulu supaya penerimaan itu adalah sepenuhnya. Okey, jadi selepas itu barulah saya akan tanya, ada juga keadaan isteri okey, ya, tak ada masalah. Saya dah check, tak ada masalah, confident, walaupun kecil je tapi dia punya confident kemain. Okey, rasa dia seksi. Okey, which is very good. Okey, jadi bila pas benda tu saya akan tengok kepada suami. Okey, dan suami ada juga kadang-kadang saya boleh kata 80% suami okey, ya. Boleh? 80% dah A, ya.
Okay. Yang 20% ni adalah kadang-kadang suami juga yang saya kata ada OCD tadi, yang juga perfectionist ya. Kenapa macam ni? Kenapa macam ni? Okay, kadang-kadang mulut tu tak jaga sangat ketika bersama ya. Bersama ni isteri dah khusyuk ke main dah hayal dah. Tapi suami bagi statement-statement yang alamak, pasal lah dia cakap pasal kita punya ketuat lah, kita punya tak lalat lah, dia nak komen masa tu. Okay, jadi hilanglah, hambarlah jadi proses itu ya. Itu satu. Yang kedua, ada yang jenis tidak menjaga kebersihan ya. Okay, kadang-kadang mungkin nak 2 pagi dah lama tak gosok gigi kan. Okay, kadang-kadang bangun-bangun pagi tu tak gosok gigi lagi pun dah nak seks ya. So itu yang kadang-kadang ada isteri yang tak boleh terima ya, ataupun isteri suami tidak mempunyai penampilan yang menarik ya. Kadang ya dengan keadaannya tak bersihnya, rambutnya, giginya ya, tarik matanya lupa okey, yang tahu nak masuk je ya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, jenis gopoh ya. Yang gopoh ni adalah ramai okey, terutama yang muda-muda okey. Jadi yang mungkin terlampau tengok apa yang dalam internet, okey, kadang-kadang tak sama dengan realiti ya. Yang kadang-kadang dalam internet tu habis ya, sebab dia ada commercial value di situ, okey, right, dia nak tengok lagi dan lagi. Tapi bila realiti tu, okey, perlu ada prosesnya. Dan proses-proses ni yang 20% saya kata laki-laki ni ada yang tidak tahu, perlu ada enjutan, perlu ada masuk kejap, tarik nafas, masuk ya. Ada yang bukan masuk terus je. Dia bukan macam terowong menora tu kan, masuk je terus dalam ya. Jadi suami isteri akan jerit-jerit dan sakit, sebab sangat sakit bila terus-terus diasap. Dan itulah berlakunya ada geseran-geseran ya, bila terus dimasuk tanpa sayang sebenarnya, tapi nak cepat sebab yang perlukan nak pancut awal dan sebagainya. Jadi ini perlu diambil kira ya, dan perlu belajar prosesnya. Okey, so jadi saya akan faham dulu konteks itu, dan barulah kita akan bagi konsep CBT. Okey, apa yang Dr. Salia kata tadi, kenapa nak kena pergi psikiatri? Saya ada masalah wanita, kenapa nak pergi tu kat klinik sakit jiwa tu? Kan? Okey, satu, kita kena faham klinik psikiatri adalah klinik yang membantu masalah-masalah yang berkaitan dengan psikologi, emosi dan kesihatan mental ya. Di mana apa saja yang berkaitan kesihatan mental, kita semua ada isunya ya. Cumanya degrinya berbeza. Mungkin ada, kalau kebanyakan pesakit di psikiatri adalah depression, anxiety, OCD, skizofrenia, bipolar ya. Kita mungkin tidak ada masalah itu, tapi kita ada masalah vaginismus di mana ada kaitan. Okey, kaitan apa? Sakit itu datang daripada mana? Daripada otak sebenarnya. Memang sakit vaginismus, mungkin sakit di bawah, tapi sebenarnya sakitnya bukan di sini, tapi sakitnya di otak. Okey, right? Lagu tu salah lagu Indonesia tu salah. Jadi apa maksudnya sakit itu di otak? Bukan sakit otak ya. Dalam otak ada struktur nama dia amigdala. Okey, amigdala ni yang menentukan rasa sakit, rasa lapar, rasa ngantuk. Tahu kan? Semua aspek biologi yang kita rasa ngantuk, lapar, sakit, suka, sedih ya, semua yang emosi tu dikawal oleh amigdala. Jadi amigdala ni dia dapat informasi daripada mana untuk mengatakan dia sakit, daripada limbic thalamus area, nama dia hippocampus. Hippocampus ni macam library, perpustakaan. Okey, perpustakaan kan ada yang tersusun bukunya, ada yang serabut kan. Okey, jadi kepala kita pun begitu. Okey, kalau ada satu informasi kata kawan kata sakit, berdarah, koyak, terkengkang, habislah kau. Okey, right? Jadi kita akan sangat percaya, dan itu yang kita akan rasa daripada sakit kosong tadi dia jadi 10, 20, 40, dah memang tolak dah suami terus masa tu. Okey, right? Jadi itu yang kita nak belajar. Okey, konsep menslowkan, memperlahankan impuls daripada hippocampus ke amigdala supaya tidak cepat sangat untuk rasa sakit ya. Sebab semua orang tak ada rasa sakit macam aksiden kena zap terus 100% patah kaki, berdarah dan sebagainya ya. Tapi dalam proses penetrasi dia rasa okey sakit. Okey, sebab apa? Sebab kita tidak sebab spasm kita punya otot itu sangat ketat, sangat tegang, sangat tense ya. Bila kita stres, bila kita nervous ya,
kita akan tegang tau. Okey, contoh saya nak semua orang rasa betul-betul. Okey, kalau suami bawa kereta kan kita duduk sebelah ataupun kita dalam keadaan duduk sebelah lah. Okey, kita tengok laju je dia bawa, kita rasa tak macam nak break juga. Macam kita standby kan? Kita standby. Oh dia ni selalu ya. Okey, dia pun nak break juga kan. Okey. So itulah yang berlaku ketika bila kita bersama. Okey, kita dah rasa ni kejap lagi yang keras tu nak datang tu, nak kejap lagi tu kita pun dah standby supaya kita boleh menghalang dia. Okey, jadi itu yang berlaku, kita akan tegang, kejang, okey, sampai kadang-kadang krem pun juga peha kita ni. Okey, ya, sekali angguk pun tak apa. Angguk banyak kali tu, saya faham. Okey, jadi itulah yang berlaku. Jadi kita nak slow down kan dia punya impuls daripada hippocampus ke amygdala supaya dia boleh relax. Okey, sebab tu kita akan ajar beberapa skill. So dalam sesi saya biasanya antara 6 hingga 8 sesi. Okey, kita akan belajar relaxation bukan saja di hati tetapi relax muscle kita kan, kita betulkan pernafasan kita sebab bila kita sangat dalam keadaan tense kita tak bernafas dengan betul. Okey, bangun je suami dah pergi, dah tak jadi dah bersama, lega kan. Jadi memang lega lah masa tu, maksudnya kita tahan nafas kita tu. Okey, right, so itu yang berlaku. Jadi lepas tu kita akan ajar apa saja negative thoughts yang dialami dalam pengalaman kehidupan kita yang mengganggu, yang menyebabkan vaginismus. Okey, saya bagi contoh satu. Ada satu kes yang saya handle. Okey, dia selalu fikir, suami dia selalu kata kita baru kahwin, okey, tapi saya tak nak anak so kita macam tak nak anak lah, kita tak bersedia dapat anak. Jadi ayat suami dia tu, dia selalu fikir kalau bersama, kalau lekat nanti dapat anak, suami tak nak jaga, saya kena jaga seorang berulang-ulang-ulang. Okey, jadi dia percaya, baik tak payah sebab kita tak ready lagi, duit kita tak kuat financial kita tak kuat lagi jadi jangan ada anak. Jadi itu saja boleh jadi punca kenapa seseorang boleh dapat vaginismus kan, dia rasa tense, dia tegang dan dia tak boleh lakukan penetrasi. Okey, jadi bila ada declarekan negative thoughts, kita belajar relaxation dan saya akan introduce dilator stage dan kalau biasanya saya akan refer kepada fizioterapis untuk buat dilator, tapi kalau pesakit tak mahu ke fizioterapis sebab kadang-kadang segan kan nak cerita, dah jumpa doktor, dah jumpa psikologis, nak jumpa lagi terapi, nak cerita lagi kan. Ada juga yang confident untuk buat sendiri jadi saya akan ajar nanti di rumah buat sendiri dan minggu depan kita akan bincang macam mana untuk improve ataupun perbaiki keadaan kalau tak jadilah. Dan seterusnya kita akan bawa kepada penis yang sebenar dan kita akan bawa kepada penetration process. Penetration process tu itu yang kita akan masukkan sensate focus therapy. Sensate focus therapy maksudnya kita akan berkenalan semula walaupun dah 3 tahun 5 tahun kahwin, tak pernah pun pegang telinga isteri, tak pernah pun buat geli-geli kat kaki, tak pernah, banyak benda yang tak buat lagi. Kita belajar betul-betul untuk kenal tubuh badan suami, tubuh badan isteri supaya rasa betul-betul selesa. Sebab ada juga jenis suami yang jenis kelakar tau, dia kelakar. Kejap-kejap nak ketahu, kejap-kejap kena tahu. Jadi kadang-kadang vaginismus tu terjadi oleh suami yang cukup kelakar sampai saya ketawa je bila nak masuknya. Macam tu kan. Jadi isteri jenis geli, alright, dapat pula suami kelakar, isteri geli, memang tak jadilah, tak masuk-masuk. Jadi itu juga kita perlu perbaiki sebab masalah sensori. Masalah sensori, biasanya dialami oleh anak-anak autism spectrum disorder, tapi as time goes by sebenarnya semua orang ada sensory level masing-masing lah. Teruk atau tidak sajalah. Sebab itu yang kita kena check juga, sebab ada orang boleh tengok diri sendirilah. Kadang-kadang kita geletik pun tak suka. Kalau tengah masa suami macam peluk belakang, tak sukalah, rimas lah. Ataupun lepas bersama nak peluk belakang, rimas lah, remunya rimas kan, dia tak suka sebab dia ada masalah sensori. Dan benda ini juga saya akan bantu untuk tame downkan dia punya sensory issue dulu, supaya dia boleh selesa suami pegang di mana-mana pun. Dan akhirnya ialah sesi di mana kita akan belajar erotic script. Erotic script, ini adalah advance. Saya tidak ajar semua sebab ada orang memang romantik orangnya, dia memang fikir dia adalah yang paling cantik, yang paling seksi, yang paling menarik untuk suami dia. Tetapi ada orang sebaliknya,
dia rasa macam tak confident dengan isteri, dengan suami. Apatah lagi suami dia memang suka, cantik orang tu, cantik tengok. Dia pun, macam ni cantik untuk suami dia, macam ni cantik, seksi untuk suami dia. Jadi dia rasa diri dia tak seseksi mana. Jadi itu yang dia rasa rendah diri. Okay, jadi dia selalu rasa dia tidak romantik sangatlah. Jadi dalam otak dia akan fikir kesakitan, pendarahan dan sebagainya. Jadi dia tak fokus kepada proses bersama. Jadi erotic script akan bantu isteri-isteri yang tak berapa romantik, okey, yang tak rasa diri dia seksi, yang tak rasa diri dia cantik, okey, akan bersedia untuk guna ayat-ayat ini semasa bersama supaya dia boleh ada feel semasa bersama. Ya, bila when you are expert, lepas tu nak fikir pasal dapur tak basuh pinggan lagi ke, nak pergi kerja ke, tak kisah dah, okey. Tapi bila dalam keadaan stage sekarang ni, okey, kita kalau boleh biar fokus, biar kita betul-betul mendalami, menghayati keadaan tu supaya suami pun boleh bekerjasama untuk selesaikan prosesnya, okey. Dan akhirnya barulah kita akan sampai ke peringkat untuk bagaimana untuk tidak mengelakkan kejadian vaginismus berlaku lagi. Kerana apa? Vaginismus ada 4 types ya. Yang pertama ialah primary vaginismus. Primary vaginismus maksudnya tidak pernah berlaku penetrasi. Secondary vaginismus. Secondary vaginismus ialah berlaku penetrasi, maksudnya sampai boleh mengandung, sampai boleh melahirkan anak, tetapi lepas melahirkan anak ada jahitan, mungkin caesar, mungkin apa saja trauma selepas bersalin, okey, berlaku vaginismus. Ya, maknanya lepas dapat anak tu, lepas pantang tu boleh bersama, dah kering apa semua, tapi tak boleh. Rasa trauma, rasa takut, rasa ingat lagi masa contraction apa berlaku tu, tak boleh, ya. Jadi berlaku secondary vaginismus, ya. Yang ketiga ialah global vaginismus. Maksudnya masuklah apa pun memang sakit, tak boleh, okey. Dan yang keempat ialah situational vaginismus, ya. Ada setengah-tengah benda sahaja. Maksudnya ada orang jari tak boleh, dilator okey, ada orang tampon tak boleh, tak biasa, ya, kena pakai pad biasa, ya, dan sebagainya. Hanya ikut setengah situasi sahaja, ya. Jadi itu yang saya akan lakukan, di mana dalam sesi bersama psikologis kita akan bantu dari segi pemahaman diri sendiri dengan apa yang kita alami, dengan skill-skill tertentu. Jadi it is skill based session dan dia bukan counselling semata-mata lah. Okey, boleh ya? Ada apa-apa soalan tak untuk sesi ni? Berapa lama tadi dah jawab kan? 6 hingga 8. 6 hingga 8 minggu ya, Prof? Sesi. Dari satu sesi ke sesi yang sebaiknya adalah seminggu sekali. Tapi kalau ikut klinik yang saya run sekarang memang susah untuk dapat seminggu sekali, ya, sebab pasien lain pun ramai, jadi mungkin 2 minggu sekali macam tu. Tapi ada juga pasien ada request sebab nak praktis, sebab setiap kali skill datang sesi tu adalah belajar skill. Contoh belajar skill dilator, belajar skill Kegel exercise, ada exercise. Jadi kadang-kadang ada pesakit juga nak masa. Jadi sebulan. Jadi saya kadang-kadang bergantung juga kepada pesakit. Okey. Jadi yang penting adalah practice, dan once you confident with that practice, and then kita boleh pergi ke sesi seterusnya. Ya. Agak-agak tu berapa peratus kejayaan rawatan tu, Prof? Bila dah complete sesi tu. Okey, kalau yang nak kata yang berjaya, okey, ramai yang berjaya tapi mengandung tu adalah bonus, ya. Okey. Jadi yang saya boleh katakan, yang patient yang bagi tahu saya sudah pregnant, okey, kalau daripada 2017 saya hingga hari ini, saya rasa dalam 10 kes macam tu mengandung, ya. Tapi yang sukses tu lebih lagi. Maksudnya yang sukses tapi tidak mengandung tu banyak faktor lain lah, ya. Yang itu doktor akan terangkan apa sebab-sebabnya lah, ya. Tapi biasanya pesakit sudah rasa gembira, ya, sebab proses yang pertama tu sudah berlaku. Dan bila selalu kita pesan, bila dapat mengandung tu adalah bonus, bukannya kemestian, ya. Jangan set dapat anak itu adalah kewajipan, ya. Bersama penetrasi, proses penetrasi yang lengkap itu adalah lebih baik, okey, daripada kita fokus kepada nak anak, ya. Jadi kadang-kadang pressure daripada orang luar, daripada keluarga, ya. Bila nak dapat anak kan. Jadi kita itu adalah secondary, ya. Itu maksudnya itu adalah bonus. Jadi kita selesaikan apa yang orang kata wajib dululah. Okey. So tu antara dari segi rawatannya yang Prof buat, dari segi counselling, coaching,
lebih kepada skill. Alhamdulillah Prof akan join kita Prof. So Prof akan buka klinik kat sini bagi mereka yang berminat, insya-Allah setiap hari Sabtu bulan Oktober, pertengahan bulan Oktober insya-Allah Sofia Bangi buka. So Prof akan buat sesi coaching kepada couple yang memerlukan, ataupun nak mencuba sesi. So antara pukul 9 sampai pukul 12 hari Sabtu insya-Allah. So kalau ada apa-apa soalan, kalau ada apa-apa nak tanya, antara yang utama yang kami dapat juga ya Prof, di mana dia dah lama juga couple berumah tangga, so dia tak tahu nak dapatkan pertolongan, dan di mana ada juga yang husband pun terkesan, dia rasa macam seolah-olah dia tak pandai nak merangsang isteri dia. So dia rasa dialah menyebabkan isteri dia tak ada yang rasa takut ataupun rasa tak nak bersama sebab dia tak pandai buka langkah lah orang kata. Ada juga yang husband pun rasa dia dah tak confident. Di mana dia rasa macam dia tak lama, dia mungkin ada erectile dysfunction juga. Bila as time goes by, sebab kadang-kadang dekat klinik kita tu kita jumpa mereka yang dah berumah tangga sampai ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun tak pernah bersama. So itu antara situasi bila datang kat klinik fertility, because dia basically kata tak apalah doktor, we all nak anak je macam tu. Tapi kita rasa macam tak complete lah treatment kita. Okay, boleh buat fertility, tapi macam mana pula hubungan suami isteri? Prof, komen Prof macam mana? Okey, saya mungkin ini adalah yang saya terangkan 20% suami-suami yang tak dapat, yang juga menyumbang kenapa adanya vaginismus ya. Saya mungkin boleh share sedikit kes pesakit yang pernah saya alami lah ya. Suami mengalami ASD ya, ASD level 1. Nama dia Asperger ni dia kurang ada emosi ya. Jadi dia tak pandai nak gurau-gurau, dia tak pandai nak faham cue daripada pasangan ya, dia tak pandai nak cakap yang romantik ya, dan dia sangat lurus ya. Dalam keadaan kes pesakit saya ni, dia sangat tak suka bila keadaan isteri dia rambut dia basah. Bila suami, isteri dah ready kan, dah spray dan spray tu pun mesti bau yang dia suka. Okay, jadi kadang-kadang dia spray dekat diri dia, dia kata okey tapi jangan spray kat bantal dia ya. Jadi banyak kadang-kadang dia sangat rigid dengan kadang-kadang tertentu ya. Jadi apatah lagi dengan keadaan dia tidak boleh nak faham emosi isteri dan juga emosi sendiri pun dia kadang tidak boleh regulate ya. Jadi itu yang akan mengganggulah. Okey. Ada juga yang kalau saya nak boleh kongsikan pesakit-pesakit yang tidak berjaya, macam mana ciri-ciri dia. Satu, yang mempunyai masalah psikiatri yang lain. Okey, saya ada pesakit vaginismus yang ada OCD yang saya kata tadi, tapi dia berjaya. Okey, yang lain lah, ada pesakit OCD yang lain yang tak berjaya, ambil masa yang lama. Yang kedua, autism ya. Pesakit isteri sendiri ada autism spectrum disorder. Okey, jadi memang masalah sensori itu lama untuk saya pulihkan. Yang ketiga ialah tidak dapat sokongan daripada suami lah. Okey, ada suami yang duduk di Qatar, ada yang duduk di luar negara. Jadi PJJ kan. Jadi isteri kalau dalam keadaan dah ready, dah cukup skill lah, tapi nak buat macam mana, tak ada suami kan dekat rumah kan, takkan nak dilator je kan. Okey, jadi bila suami balik, suami dah penat, isteri dah berkobar, tapi suami tak tahu yang isteri dah belajar macam-macam skill ya. Jadi kadang-kadang keadaan itu pun akan mengganggu jugalah bila suami rasa macam tak payahlah, sebab ingatkan isteri adalah seperti yang dulu ya. Alright, okay, dia tak tahu yang isteri dia dah bukan seperti yang dulu kan. Okay, jadi ini yang keadaan biasanya. Dan yang seterusnya adalah isteri tak confident dengan suami yang berbadan besar. Jadi dia rasa suami saya besar doktor. Saya pun okey, besar mana, muatkan pintu hospital tu kan, muat kan, okey bawa masuk. Okey, sebab dia kata sebab itulah puncanya dia tak boleh bersama, sebab dia rasa suami dia berat, 4 pensan dia. Okey, jadi saya minta datang. Okey, memang besarlah orangnya, kalau semua kenal kan arwah boceh tu kan.
Kenal kan? Semua kenal. Jadi yang pelawak dia pelawak Melayu lah, tapi dah meninggal dunia lah. Jadi dia pun ada anak. Dia pun ada, yang pelakon tu pun, pelawak tu pun ada anak kan. Jadi bila saya tengok, oh okey, macam ni keadaan dia. Jadi itu yang saya terangkan lah, apa keadaan, bagaimana posisinya, bagaimana keadaan untuk kes ini. Dia bukan dari segi badan suami dia tu lah, tapi dia sebenarnya lebih kepada isteri dia lah. Dia tak confident yang bila suami dia berada di atas tu dia akan survive. Okay, jadi sebab tu dia tak boleh nak teruskan, sebab dia tak percaya. Dia kata selagi dia tak turunkan berat badan, saya tak nak bekerjasama lah. Okay, dan ini ada 2-3 kes juga. Saya nak ceritakan satu kes menarik, Dr. Saleh, boleh? Ada masa boleh, lagi kita? Boleh. Okay. Ada satu kes ni, dia antara kes-kes awal yang saya tengok Benjanismus ya. Di mana dia pada malam pertama, okay, kita betulkan tempat duduk ya. Bagus dia. Okey, menunjukkan minat. Okey. Kes ni macam ni. Dia biasa kan kita kahwin belah perempuan dulu kan. Lepas tu minggu depan baru belah lelaki ya. Okey. Jadi bila dia belah perempuan tu, dia period. Jadi bila belah lelaki tu baru dia boleh, oh macam saya pula ya. Okey, sekejap ya. Period hari pertama selamat kan. Okey, jadi minggu depan tu belah lelaki, jadi barulah dia boleh bersama kan. Okey. Jadi bila selepas habis kenduri semua, isteri sangat rasa tak selesa sebab duduk rumah suami, first time datang rumah suami kan. Jadi bilik mak mertua sebelah saja bilik dia. Dia pun macam mana nak bersama ni, bunyi kokek dengar sebelah. Okey, macam mana dia tak boleh. Jadi daripada situ memang dia, dan akhirnya suami dia ada VSS, masa tu dah towards macam nak pandemik tu. Jadi dia tak dapat, dia kena berhenti kerja. Jadi dia kena tinggal dengan keluarga mentua. Jadi dia memang rasa macam tak boleh lah, sebab dia rasa mak mentua dia ni, suami dia satu-satunya anak. Jadi apa-apa suami dia. Jadi dia rasa macam sangat tak boleh terima lah. Okey, sebab dia kan tahu kejap lagi dia tengah bersama, sekali mak dia panggil anak dia kan. Okey, jadi dia kata tak boleh. Kalau kita rumah ni, selagi kita duduk rumah ni, kita tak akan berjaya. Okey, jadi kebetulan dalam sesi yang saya buat dengan patient, sampai sesi ke-7 yang isteri dia bagi tahu, okey, sepatutnya ada sesi hari itulah, isteri dia beritahu yang dia kata dia nak stop sesi saya. Saya pun kenapa, macam saya confident yang kes ni boleh berjaya ya. Doktor memang kena fikir macam tu ya. Kita positif, keadaan tu boleh diperbaiki, boleh di-improve kan. Saya kata kenapa? Sebab dua-dua sangat loving couple. Perkahwinan baru. Newlywed. Okay. So pasangan barulah kan. Saya dapat rasa masih boleh diselamatkan lah. Jadi apa yang berlaku ialah, dia kata, saya call sendiri pesakit tu. Saya kata kenapa, saya kata ada yang kita nak baiki ke, ataupun saya dah tersalah cakap ke, mungkin memalukan kan kadang-kadang apa yang saya cakap. Jadi dia kata tak, kita orang dah berjaya, dia kata. Saya pun okey, macam mana boleh belakang tu, mak mentua saya dah meninggal, dia kata macam tu. Saya rasa okey, tahniah pun, tapi tahniah ke tak siap pun saya tak sure. Saya pun tak sure tahniah. Jadi saya pun okey, boleh ke kalau saya jumpa lagi sekali kan? Mak meninggal dulu. Jadi apa yang saya maksudkan ni, dia kadang-kadang dia jadi situational ya. Maksudnya dia punya confidence. Sebab tu saya nak semua orang faham confidence sebenarnya ya. Sebab the more kita rasa macam guarded kita rasa macam something you all know better kan keadaan tu. Jadi bila kita clearkan benda tu yang block kita punya pemikiran, kita akan rasa lega, kita akan rasa tenang, kan kita akan berserah segala-galanya. Okey, boleh ya. Saya harap dengan cerita ni it give confidence to everyone, okay, that seek help and then do commit to all the treatments that you are seeking for. Okay, alright, thank you. So kena pindah rumah lah. Tak boleh duduk sama rumah. So ada betul, kadang-kadang kita bila mereka datang, kita tak nampak suasana rumah dia macam mana, kita tak nampak macam mana keadaan bilik rumah dia ke apa kan. Tapi kadang-kadang bila dah buat treatment, as you go along, kita dapat tahu lebih daripada background pasangan tu. So itulah dia benda yang kadang-kadang kita tak sangka, itulah dia yang menghalang. Kadang-kadang couple tu pun tak tahu itu sebabnya. Mungkin wanita tu pun tak tahu itulah penghalangnya. Tapi kita korek-korek, tanya-tanya, baru kita find out, and dia pun baru sebab tu. Dan baru
kita undo the thoughts tu lah. Okay, maybe kita dah sampai juga kepada penghujung. Mungkin lepas ni ada couple yang nak approach Prof secara one to one kan. Kadang-kadang kalau open sangat ni, open sangat-sangat nak tanya pun malu kan. Apa nasihat kepada pasangan, pada suami, pada isteri untuk berjaya rawatan fertility, bukan rawatan fertility, rawatan untuk vaginismus. Dah biasa saya cakap. Okey, untuk take home message, saya nak semua faham dan terima ini adalah penyakit fizikal ataupun penyakit perubatan ya, medical issues ya. Medical issues ya, bukan kena buatan orang, bukan ada dosa-dosa yang kita buat yang Tuhan nak tunjuk dekat kita punya perkahwinan ya. Kalau ada kita analisa sendiri, saya tidak akan pergi sangat ke arah itu, tetapi saya lebih kepada apa yang sebenarnya yang mengganggu fikiran kita, sebab dalam konsep CBT kita percaya apa yang kita fikir mempengaruhi apa yang kita rasa akan mempengaruhi apa yang kita buat. So the more you think that this is painful, that's why you takut, that's why you reject your husband when penetrations happen. Right? So seek help as much as possible. I believe it will help a lot in your relationship and your marriage. Thank you. Okay. Thank you Prof. Seterusnya kita serahkan majlis sementara kepada Puan Yusnita. Oh, ada soalan? Soalan pada live, tak bersama sakit, boleh ke ambil painkiller? Oh, dia nak bersama, dia sakit. So bila dia dah tahu malam tu mungkin akan bersama, dia ambil painkiller dulu. Prof rasa macam mana? Okey, ini kalau ada psychiatrist bersama kita, dia akan boleh elaborate lebih banyak ya. Tapi apa yang saya boleh cakap ialah ada pesakit yang mempunyai anxiety disorders ataupun depression ya, yang mempunyai masalah vaginismus, ada yang ambil antidepressant ataupun anti-anxiety yang diprescribe oleh psychiatrist ya. So psikologis kita buat terapi, tapi psychiatrist akan bagi ubat-ubatan yang membantu untuk mengurangkan rasa nervous, anxious ya. Dan ini adalah boleh, dan juga ada kes-kes yang berjaya apabila mereka rasa tenang dan mereka rasa confident untuk teruskan penetration ya. Tetapi ada juga yang tidak berjaya kerana apa? Kerana balik kepada apa yang mereka fikir ya, rasanya macam ubat ni tak membantu, tak cukup kuat ya. Jadi doktor ada kalanya tidak boleh tambah lagi dosage yang dah maksimum ya. Jadi pesakit perlu tackle daripada segi pemikiran. Tapi kalau patient tak boleh lagi bantu dari segi pemikiran ya, mereka tetap akan rasa sakit dan tak boleh teruskan penetrasi ya. Jadi ada keadaannya dan boleh juga membantu. Boleh bincang dengan psikiatris ataupun gynecologist akan juga refer kepada psikiatris sekiranya memerlukanlah, sebab anxiety juga seperti yang saya kata tadi, anxiety juga adalah penyakit fizikal, penyakit medical ya, yang juga datang yang dikawal oleh amigdala. So amigdala ni dia punya treatment ada dua lah, dari segi ubat-ubatan ataupun dari segi psychological. At least as of today, the best treatment untuk kawal emosi, untuk bantu emosi adalah cognitive behavior therapy. Okay, ada soalan lagi? Yeah, because tadi Prof cakap ada 5 stage kan, varying degrees of the vaginismus. So ada through my experience pun ada yang wanita tu terlalu takut sangat, ada yang okay lah dia boleh ada small penetration semua kan. So and then I also notice ada yang wanita itu yang terlalu takut itu, dia punya vaginal walaupun ada foreplay semua kan main, tapi dia punya vaginal mucosa air tak keluar tau. So this one comes in what stage yang tadi dia cakap stage kan? Okay. Stage ni biasanya ditentukan oleh gynae. Biasanya saya hanya dapatkan info tu daripada gynae. Gynae, how do you? So maybe sebab dia tak ada symptoms yang anxiety, dia tak ada palpitation, dia tak ada tegang. So it might be stage 1 to 2. Sebab dia tak ada macam heart rate palpate, dia enjoy tapi dia dry. So maybe dia ada conflict in the mind, kata I'm enjoying this tapi I'm afraid. So tu antara macam orang kata dia punya dia kena atasi, dia kena lawan perasaan tu untuk supaya let go, let
let go supaya dia dapat enjoy sepenuhnya. Tapi ada juga keadaan di mana wanita tu memang dry down kan. So especially kalau wanita yang mungkin dah mid 30s ataupun perimenopausal, dia ada memang vagina dryness, so that's when lubricant memainkan peranan yang penting dalam ni, dalam situasi ni. Okay, thank you Mr. Matthew. Saya suka nak highlight kepada semua orang. Okay, air banyak atau sikit juga bergantung kepada apa yang kita fikir. Okay, alright. Macam saya kata tadi, kalau kita dah fikir, alamak kerja sekolah tak siap, alamak nanti bos minta ini, alamak dapur tak basuh. okay, boleh kering je tapi kalau betul-betul kita enjoy, sebab tu nak enjoy tu, itu yang saya akan ajar dalam erotic script. Okay, alright. Saya selalu biasa saya akan terangkan, dia kata habis tu suami okey lah, dia senang je nak keras, boleh je lama-lama. Ya tak, saya kata suami pun sebenarnya dia ada benda yang dia fikir yang menyebabkan dia boleh keras lama. Okay, alright. Jadi kalau dia terganggu, dia rasa macam ala busuknya lah isteri saya ni kan, contoh kan, ataupun dia rasa macam manalah saya nak bersama bila saya fikir dia je, isteri saya je yang tanggung saya tak ada duit, saya dah lama dah tak ada kerja, pun tak boleh lama. Okay, sebab ada benda yang mengganggu fikiran dia. Jadi itu yang saya katakan, ya, suami atau isteri, apa yang kita fikir tu, cumanya kadang-kadang kita perasan atau tidak. Itu yang saya akan kupas dalam sesi saya untuk kita realise, kita conscious, kita aware apa yang kita fikir yang mengganggu kehidupan kita. Right? So macam explore lebih. Okay. Alright. Ada siapa-siapa nak tambah? Ada soalan-soalan burning question? Ke semua nak sebu Prof lepas ni? Kena ambil nombor. Kita makan dulu. Makan dulu. Okay. So tanpa melengahkan masa, mungkin kita jemput Puan Yusnita untuk sebelum kita mengakhiri majlis kita pada hari ini, kita ada satu lagi slot, iaitu kami amat berbesar hati kerana